Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara? Okay. Assalamualaikum saya ucapkan kepada semua ahli grup dan Puan Wan Nur Balkish. Pada hari ini kita akan mengadakan satu sesi interview bersama Puan Wan Nur Balkish. Sebelum kita mulakan sesi interview, saya perkenalkan dulu diri saya, Nurul Nabila binti Muhammad Saidi. Pelajar tahun 3 dari Universiti Tun Hussein On Malaysia. Dan untuk makluman, sesi interview ini dijalankan untuk memenuhi keperluan bagi subjek Facilities Management. Sebelum saya mulakan lebih lanjut, boleh saya minta Puan untuk memperkenalkan diri? Sekejap semua. Sorry, tadi terkeluar. Tak dengar tadi, tak jelas. Ya ke? Nak saya start balik ke? Boleh. Sebab tadi saya tak sempat dengar apa-apa. Okay, baiklah. Okay, pada hari ini kita akan mengadakan satu sesi interview bersama Puan Wan Nur Balkish. Tapi sebelum kita mulakan, saya perkenalkan dulu diri saya, Nurul Nabila binti Muhammad Saidi, dan ahli kumpulan saya. Kami semua ni adalah pelajar tahun 3 dari Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM. Dan untuk makluman, sesi interview ini dijalankan untuk memenuhi keperluan bagi subjek Facilities Management. Sebelum saya mulakan lebih lanjut, boleh tak saya nak minta Puan untuk memperkenalkan diri? Nak perkenalkan diri Ni ikut ni ke? Soalan yang ni ke? Yang Betul. latar belakang tu Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Cik Wan Nur Balkish binti Yusof. Cik tu memang nama saya. Okay, saya bertugas di Lembaga Lebuh Raya Malaysia sebagai jurutera awam lah dekat sini. Dan pengalaman bekerja saya kalau di Lembaga Lebuh Raya Malaysia lebih kurang 11 tahun lah, baru 11 tahun kat sini. Tahap pendidikan saya dulu melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat sarjana kejuruteraan awam dekat UTHM juga. Itu saja kot kalau ni. Jadinya Puan ni alumni UTHM kan? Ya betul. Okay. Kita mulakan dengan sesi interview kita. Soalan pertama, saya jemput Kota Empang untuk tanyakan soalan pertama. Selamat petang Puan, nama saya Koh Nimpak. Saya ingin nak tanya apakah kaedah atau teknologi terkini yang digunakan dalam penyelenggaraan jalan raya? Okay, kaedah atau teknologi terkini Tapi sebelum tu saya nak tanya dulu, you all faham tak apa tu penyelenggaraan jalan raya? Sebab saya takut nanti tak capai maksud tak kalau you all tak faham betul-betul. Sebab dia berbeza, penyelenggaraan dengan pembinaan tu dua benda yang berbeza. Apa yang you all faham dulu pasal penyelenggaraan jalan raya tu? Sebab kalau saya jawab terus, saya takut nanti mungkin maksud kita berbeza. Boleh jelaskan tak apa yang you faham pasal penyelenggaraan jalan raya tu? Apa dia? Kami faham penyelenggaraan tu jalan raya tu macam mana. Okey, apa contoh penyelenggaraan jalan raya yang you pernah tahu?
Saya nak tahu Contohnya tu. penyelerangan dana ini dia macam road maintenance lah. Contohnya kalau ada lubang pothole gitu kita akan tampal lah. Okey, Dan itu juga salah satu lah. kalau tanah runtuh pun kira penyelenggaraan juga. Tanah runtuh tu bukan penyelenggaraan Oh, jalan raya tak? Itu dah berbeza. Sebab penyelenggaraan ni, okeylah saya explain Sebab you all punya soalan ni bila saya baca, dia macam ada kalau ikutkan macam tak mengikut urutan penceritaan tu. Sebab tu saya nak tahu dulu. Okey, tapi saya explain dulu sebelum saya bagi tahu teknologi tu, saya akan explain dulu penyelenggaraan jalan raya tu. Okey, penyelenggaraan jalan raya tu, kalau yang macam saya di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, kami tak maintain sendiri tau. Maintain tu selenggara lah. Bukan kami yang turun ke padang untuk buat maintenance. Kami adalah badan yang memantau konsesi lebuh raya, menjalankan penyelenggaraan lebuh raya. Maksudnya ada syarikat-syarikat konsesi. Kalau lebuh raya di Malaysia ni, kita punya syarikat konsesi macam you all boleh nampak lah. Plus, Best Raya, macam Gatri, semua-semua tu adalah syarikat konsesi lebuh raya. Mereka yang melaksanakan penyelenggaraan dan LLM ni memantau kerja-kerja syarikat konsesi tu. Okey, kalau nak dikatakan teknologi dan kaedah yang terkini, okey, macam saya cakap tadi kan, penyelenggaraan lebuh raya ni ada dua tau. Satu, rutin, yang kedua berkala. Macam you all cakap tadi, cerun runtuh, itu bukan penyelenggaraan tau. Itu kita panggil hal wajangka. Kita tak expect dia untuk happen. Macam kalau pothole, kita memang expect bila hujan, bila ni dia akan akan datang pothole tu. Akan wujud kejadian-kejadian yang macam tu. Tapi macam kalau kata tanah runtuh, sinkhole berbeza itu adalah hal wajangka. Sebab dia bukan benda yang kita expect dalam penyelenggaraan. Itu berbeza. Sebab kita punya penyelenggaraan rutin, contoh macam pothole tu semua akan masuk dalam penyelenggaraan rutin kita. Sebab bila musim hujan, kita ada dia punya ni lah, macam lebih sikit kita maintain dia, macam tu. Tapi kalau kaedah dan teknologi tu, apa yang saya boleh cakap, kita kaedah dan teknologi tu mengikut keperluan. Tak sama setiap lebuh raya. Setiap lebuh raya tu unik. Ada lebuh raya, masalah dia mungkin pothole. Ada lebuh raya, masalah dia mungkin undulation. Dia berbeza-beza. Itu kalau you tengok daripada pavement. Tapi kita tak boleh tengok itu sahaja. Kita kena tengok juga macam penyelenggaraan longkang, rumput, bangunan. Semua tu kita selenggara. Selagi mana dia adalah aset lebuh raya, semua tu kita selenggara. Dan teknologi yang kita gunakan macam ni lah. Kita akan go kepada benda yang macam, contoh macam kalau tampai pothole. You nak tampai pothole, you kena tengok lokasi. Okey, lokasi ni senang tak kita nak tutup lane dia? Kalau susah, kita tak boleh guna kaedah yang biasa cut and patch, tak boleh. Kita guna cold patch yang kalau you nampak macam stiker dekat atas jalan sekarang. Kalau highway dalam bandar, banyak yang macam tu. Itu antara teknologi yang kita gunalah. Kita akan go kepada benda yang mudah, tahan lama. Kita akan pergi kepada kaedah-kaedah macam tu. Kalau saya nak ceritakan satu-satu, ada macam-macam. Sebab dia special, dia ikut case. Macam saya cakap tadi, pothole kan, pothole ada yang stiker tu. Kalau andai kata macam potong rumput, ada cara kita, ada konsesi yang dia beli special punya mesin tau. Tak guna orang potong rumput untuk dekat slope. Dia ada mesin khas yang guna kat situ. Jadi dia berbeza-beza teknologi tu. Selagi mana ada teknologi yang dibawa ke Malaysia ni, konsesi akan tengok satu-satu, dia akan cuba. Tapi setiap cubaan tu akan melalui LLM lah. Kalau setiap material tu, dia akan melalui LLM akan luluskan dahulu. Boleh tak guna? Macam tu. Itu kalau material lah. Tapi kalau machineries tu, dia boleh try and error. Boleh guna. Dia boleh cuba. Rasa tu kot kalau untuk teknologi tu. Okey, untuk soalan yang kedua, apakah standard dan spesifikasi yang digunakan dalam kerja penyelenggaraan jalan raya? Okey, kalau untuk lebuh raya, standard dan spek yang kita guna kan untuk maintenance, kalau lebuh raya kita gunakan M1. M1 tu nama panjang dia M1 Expressway Maintenance System. Dia ada dekat dalam tu ada cerita setiap aset, apa yang dia perlu maintain, threshold dia, frekuensi dia, semua ada kat dalam tu.
Dalam guideline kita lah, yang mana guideline tu memang kita ada jual lah. Okay, untuk soalan ketiga, Ya. Noah boleh tanyakan? Okey, saya nak tanya Cik, setakat manakah keterlibatan Cik Puan dalam aspek reka bentuk jalan raya ini? Kalau tanya direct kepada saya, sebab saya tak pernah duduk di bahagian reka bentuk. Saya baru, walaupun 11 tahun dekat LLM, saya cuma duduk dekat Pejabat Wilayah Tengah yang mana kita memantau operasi lebuh raya, penyelenggaraan lebuh raya. Dan sekarang saya duduk di bahagian projek. Jadi saya tak pernah terlibat secara direct dengan reka bentuk lebuh raya. Tapi LLM ada part dia macam ni lah. Bukan kita yang mendesign highway, tapi kita meluluskan drawing tu. Ada konsultan sendiri. Kita ni lebih kepada kita review ikut guideline kita. Sebab LLM, kita ada guideline untuk pembinaan lebuh raya. Jadi kita kena make sure dia patuh semua tu. Itu saja keterlibatan LLM dalam reka bentuk highway. Kita tak design direct macam tu. Okay. Kalau Cik Puan Balkish pernah terlibat dengan apa-apa projek jalan raya kan, boleh tak kami nak tahu spesifikasi tempat dekat mana Puan terlibat dengan projek tu selalu? Ni nak projek yang dah siap ke yang belum siap? Yang dah siap. Yang dah siap. Okey, kalau yang saya punya sendiri yang dah pernah siap, Kuchai Link 2 dekat Best Raya, sambungan daripada MPE punya Kuchai Link, yang itu kita panggil Kuchai Link 2. Dia sambung. Kalau nak tahu dia dekat, kalau biasa area KL ni, MPE kepada Best Raya tu di area Kuchai, Jalan Kuchai tu, itulah sambungan dia. Rem yang tu, waktu tu saya jagalah daripada awal sehingga akhir. Boleh tahu tak macam pihak yang terlibat juga selain dari LLM? Pihak yang terlibat maksudnya daripada pihak apa tu maksudnya? Maksudnya macam company konsesi lah, konsesi lebuh raya yang terlibat. Okey. Kalau untuk projek tu dia merupakan macam mana itu adalah projek CSR daripada konsesi. Itu tak ada dalam kita punya perjanjian konsesi. CSR daripada konsesi untuk membuat rem tersebut. Dan waktu tu dia tidak dijaga oleh bahagian projek LLM, tapi dijaga oleh Pejabat Wilayah Tengah. Yang mana waktu tu saya berkhidmat di Pejabat Wilayah Tengah LLM lah. Jadi saya jaga projek tu. Konsesi yang terlibat adalah Best Raya. Dia punya kontraktor dia adalah IJMC lah. Kontraktor Best Raya sendiri, IJM Construction. Dia punya konsultan seingat saya PZKR. Macam berapa lama ambil masa tempoh projek tu? Tempoh projek lebih kurang 2 tahun daripada start sampai opening. Okay. Untuk soalan keempat, kita bagi Janex tanya. Okey, sambung soalan kami dengan apakah cabaran yang dihadapi dalam menguruskan aktiviti penyelenggaraan sebagai seorang pengurus fasiliti dalam bidang infrastruktur? Ini soalan ke-6 ke? Soalan nombor 6 Ya. Okey. Untuk cabaran, macam saya, ini saya sendiri kalau saya sebagai LLM, cabaran kami ni adalah untuk memastikan kerja-kerja maintenance kita tak mengganggu kelancaran aliran trafik lah. Sebab dia macam kontradik tau. You kena sediakan jalan yang selamat, yang selesa kepada pengguna, maksudnya yang di-maintain. Tapi dalam masa yang sama you kena pastikan kelancaran aliran trafik. Itu antara ni lah kita punya difficulties yang kita hadapi lah. Sebabnya contoh
kalau you nak buat kerja-kerja pavement rehab, yang mana memang every year pun kita ada lokasi kita buat kerja-kerja rehab kan. Okay, bila you tutup jalan, macam sekarang lah, terutamanya sekarang. Selepas PKP, rakyat Malaysia kan makin banyak duit, makin berjalan-jalan. Trafik pun dah tak boleh nak, kita dah tak boleh nak predict trafik tu. Sentiasa jalan penuh, even weekend pun jalan penuh. Jadi, itu antara cabaran terbesar kita lah. Nak tutup jalan, tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh nak tutup. You kena sediakan jalan yang lancar kepada user, tapi you kena repair juga jalan tu. Itu yang paling ni lah, sebab kita nak kena buat kerja tu macam kita punya time constraint tu paling teruk. Itu cabaran terbesar untuk memuaskan hati pengguna dari segi keselesaan dan keselamatan dia. Okey, faham. Soalan nombor 4, Emilia boleh tanya. Bagaimana pihak Wan dapat kepada peningkatan kualiti jalan tersebut? Okey, untuk menyumbang kepada peningkatan kualiti kan. Okey. Kualiti jalan raya ni dia boleh terbahagi kepada dua lah pada saya. Satu, sewaktu kita nak open. Maksudnya waktu kerja-kerja pembinaan awal lebuh raya tu, sebelum pembukaan kan. Okey, waktu tu kalau macam saya, sebab saya sekarang di bahagian projek, jadi kita sepatutnya macam kalau kat bahagian projek ni, kami akan memantau kerja-kerja pembinaan konsesi tu. Dia patuh tak spek dia. Lepas tu kita akan cuba pergi kepada orang kata apa, metod-metod, material-material yang tahan lama. Kita nak pastikan, kira macam contoh kan, kita akan design highway tu supaya macam less maintenance. Katakanlah macam parapet tu, kita tak, kalau macam kita dengar macam katalah ada teknologi baru yang kalau kita cat parapet tu macam ni, 10 tahun kita tak payah maintain parapet tu. Jadi kita akan go kepada idea-idea macam tu lah sewaktu pembinaan. Tapi kalau bila dia dah bawa kepada dah open highway tu, under maintenance pula, macam LLM sendiri kami ada sistem pemantauan. Sistem pemantauan penyelenggaraan lebuh raya, yang mana kita ada threshold kita, macam saya cakap, kita back to back dengan M1 tadi, garis panduan kita. Dalam sistem tu kita akan laporkan 24 jam. You boleh record NCR, apa yang kita temui dekat tapak tu, contoh tak potong rumput pun kita akan masukkan dalam tu. Jadi konsesi akan terus ada respon time dia kena reply between respon time tu. Jadi semua ada kat dalam tu. Kiranya dia ada dua peringkat lah. Satu macam saya cakap waktu pembinaan lebuh raya, dan yang keduanya waktu operation. Sebab kita punya pemantauan monthly, kalau ikutkan, kita akan pergi site sekurang-kurangnya sekali untuk masukkan dalam laporan penyelenggaraan tu. Tapi kalau macam anda kata LLM pergi pada bila-bila masa saja kan, contoh kami pergi melawat tapak, ada kes-kes yang lain, kalau kami jumpa sebarang NCR tu, kami boleh masuk. Dia dah tak ada orang kata time limit, tak ada. Bila-bila you jumpa, you boleh masuk. Tapi dia tak open kepada orang awam lah. Dia hanya untuk staff LLM yang terlibat sahaja. Sebab kita kontrol dari segi access, user access tu adalah dia punya kontrol. Okay. Baik, Wan. Okay, untuk soalan nombor 5, Army boleh tanya. Okey. Baik, Puan. Berkaitan dengan isu yang berlaku semasa penyelenggaraan jalan raya. Puan boleh dengar? Dia hilang-hilang suara awak. Line macam tak clear. Army lag. Soalan nombor 5 Hello? Ya, saya dengar. Boleh dengar? Suara? Dengar. Boleh.
Cuma suara you dia macam jadi slow, Boleh lama-lama berapa? hilang. Apa dia? Oh, Boleh bantu kot. Yang lain boleh. boleh tolong tanyakan untuk dia kot. Berkaitan dengan isu yang berlaku dekat jalan raya kan, macam kita tahu masalah jalan raya sekarang kan banyak yang rosak atau berlubang kan. Apa pandangan Cik Wan Nurul Balqish terhadap tindakan kerajaan atau pihak berkuasa tentang nak berkuasa untuk menangani masalah jalan raya rosak ni atau berlubang? Ini you macam tanya dekat apa, macam suruh saya jawab soalan kat diri sendiri ya, sebab saya adalah pihak berkuasa tu. Okay. Soalan ni macam kurang relevan untuk ditanya kepada saya. Sebab kalau tanya saya sendiri, saya rasa kami dah bagi yang terbaik. Kami dah cuba bagi yang terbaik walaupun selalunya kami masih terima aduan, tapi okeylah, saya boleh compare macam ni kita pantau keberkesanan kita melalui aduan yang kita terima. Kalau semakin kurang aduan yang kita terima pasal isu maintenance, maksudnya kita berjaya lah kan buat maintenance tu seperti mana yang sepatutnya. Tapi kalau nak kata saya punya personal opinion, okay, kita cuba buat yang terbaik. Kita memang dah buat yang terbaik, tapi benda macam isu-isu penyelenggaraan lebuh raya ni, dia bukan terletak tanggungjawab daripada satu pihak, bukan pada pihak LLM sahaja. Sebab LLM ni macam saya cakap daripada awal tadi, kami adalah badan yang memantau konsesi lebuh raya. Konsesi lebuh raya pula, kalau you nak tengok dia punya org-chart tu panjang tau. Okay, konsesi lebuh raya macam saya cakap contoh Plus di bawah LLM, betul. Dia adalah konsesi lebuh raya bagi Plus Highway. Okay, di bawah Plus, kontraktor yang melaksanakan bukan Plus sendiri. Plus ada kontraktor dia pula sendiri. Di bawah kontraktor besar dia, katalah macam Agenta, kalau you all biasa dengar kan. Okay, Agenta. Bawah Agenta tu ada lagi kontraktor subkon dia. Jadi benda tu pada saya tanggungjawab yang panjang. Setiap pihak tu sepatutnya memainkan peranan masing-masing. Dia kena anggap macam ni lah, selagi mana you buat kerja seperti yang sepatutnya, jadi hal-hal maintenance ni takkan jadi isu. Sama juga macam kita, tanggungjawab kita kalau sebagai user, pengguna kan. Kalau you masuk toilet, you pergi RSA lay-by, kalau katalah kan, okay, you masuk toilet. Ada user yang memang masuk toilet tak suka nak pump, tak suka nak jirus apa yang dia dah tinggalkan dekat dalam toilet. Ada. Jadi itu antara orang kata penyumbang kepada penyelenggaraan tu. Kalau macam setiap manusia ni lah katakan kan, okay, kalau you lalu highway tak buang sampah kat tepi, tak susah tau maintenance dia. Dia tanggungjawab bersama sebenarnya, bukan tanggungjawab kontraktor tu sahaja, bukan tanggungjawab LLM je nak memastikan, dia tanggungjawab bersama. Setiap user, setiap rakyat yang lalu dekat situ, jangan rasa terlalu besar duit kita membayar tol tau. Sebab kadang-kadang orang kata, kita dah bayar tol, biarlah dia yang bersihkan. Tak boleh anggap macam tu. Sebab you bayar tol baru berapa sen je sebenarnya. Jadi kalau setiap orang tu ada dia punya inisiatif sendiri, macam saya cakap, masuk toilet you kena pump, dia dah kurangkan kerja-kerja yang minimum macam tu. Jadi bila dia dah tak banyak kerja-kerja macam tu, dia boleh fokus kepada yang lebih besar. Okay. Jadi kalau saya rasa tindakan di pihak kerajaan tu kami dah laksanakan sebaik yang kami boleh, dan kami sentiasa cuba meningkatkan usaha tu setiap tahun. Sebab kami punya KPI pun akan sentiasa ditingkatkan. Kita bukan akan turunkan KPI, kita punya percentage untuk setiap highway tu pun kita akan tingkatkan. Jadi bila kita tingkatkan, pemantauan tu pun memang lebih kita buat. In fact kalau you tengok contoh hari raya ataupun ada event-event ke apa, LLM sendiri pun akan turun padang. Kalau macam contoh cuti Christmas ni, kalau you pergi dekat highway-highway yang memang tumpuan ramai ni, akan ada staff LLM sendiri dekat tapak untuk memantau. Betul-betul. Itu sebenarnya tanggungjawab individu lah sebenarnya. Ya.
kita dah tanya soalan nombor 6, so kita pergi soalan 7 terus. Okey. Adman Safwan dah tanya. Okey Puan, apakah langkah-langkah jalan penyelesaian yang diambil oleh pihak Puan untuk menghadapi cabaran penyelenggaraan jalan raya? Okey, yang ni tadi relate dengan soalan apa tu, cabaran tadi kan? Betul, soalan nombor 6. Dia relate kan? Okey, so saya since saya jawab tadi soalan nombor 6, saya kata masalah kami adalah untuk memastikan penyelenggaraan dibuat. Di samping tu kena memastikan kelancaran aliran trafik kan. Okey, jadi langkah-langkah yang LLM ambil, kami sentiasa memastikan pihak konsesi melaksanakan penyelenggaraan dia secara rutin dan berkala mengikut jadual, mengikut frekuensi yang sepatutnya. Kenapa saya cakap macam tu? Salah satunya untuk mengurangkan kerosakan-kerosakan besar daripada berlaku. Sebab bila berlaku kerosakan besar ni, maintenance dia akan lagi lebih takes time lah. Ambil masa yang lebih lama, mungkin melibatkan penutupan yang lebih, penutupan lorong. Jadi itu tindakan awal yang kami buat. Pastikan dulu dia buat maintenance ikut time supaya tak ada kerosakan besar, supaya tak ada penutupan lorong. Mengurangkan penutupan lorong lah. Okey, yang keduanya, bila perlu juga kita buat maintenance tapi kita tak nak traffic jam dekat situ, okey, kita cuba kontrol dengan kita buat jadual. Kita ada jadual tahunan, ada jadual bulanan untuk laksanakan maintenance kita. Jadi kat situ kita dah tengok dah, okey, kat sini tak boleh peak hour ke, ataupun tak boleh guna time ni sebab sini ada cuti sekolah, ada cuti perayaan. So kita ada timing-timing yang kita akan kontrol. Kita buat road ban kan, okey, tak boleh, tak ada, kita tak bagi, kita stop work untuk semua kerja penyelenggaraan kecuali kerja-kerja emergency saja. Itu antara yang kita ambil lah, kita plan kita punya kerja. Okey. Okey, untuk soalan last kali, kita minta Noah lah tanya kan. Okey, untuk soalan terakhir ni kami nak tanya apakah pendekatan yang Cik anggap berkesan dalam penyelenggaraan projek infrastruktur jalan raya agar tidak berlaku pertambahan isu lain di masa akan datang lah. So lebih kurang soalan yang berkaitan dengan masa depan lah, masa depan maintenance road ni. Road maintenance okey. Saya rasa kalau untuk tidak menyebabkan pertambahan isu, jawapan dia sama macam soalan nombor 7 tadi. Dia ada relate. Sebab macam yang saya cakap tadi, kalau kita tak nak ada isu-isu yang baru, kena buat maintenance tu ikut frekuensi, ikut timing dia. Kita ada dua tau. Kita ada satu kita guna timing, satu kita guna threshold. Timing tadi yang saya cakap frekuensi lah. Contoh saya bagi macam maintenance untuk potong rumput. Potong rumput sepatutnya 4 minggu cycle dia. Kalau di tepi lah, kalau di median cycle dia lain. Ni saya tengah cerita yang kat tepi kan, tepi highway. 4 minggu. Tapi kita ada threshold. Berapa ketinggian maksimum yang dia boleh pergi. Jadi kita ada dua tu. Kita pegang pada frekuensi, kita pegang pada threshold. Untuk membantu mengelakkan rumput tu jadi lebih tinggi. Lepas tu baru ada kontraktor yang nak datang maintain, nak datang potong kan. Okey, itu satulah. Kita kontrol dari segi tu. Dan yang keduanya saya rasa memang untuk memastikan isu-isu tu tak bertambah teruk, memang you kena buat maintenance tu on time. Jangan tunggu sampai keadaan menjadi lebih teruk. Maksudnya you kena ikut guideline yang ada, ikut schedule you. Itu yang penting. Macam LLM kita akan pastikan semua tu dipatuhi. Sebab tu LLM kalau kita pergi site, kita bukan macam kontraktor. Kontraktor dia pergi, okey, dia kena buat semua. LLM kita lebih kepada kita akan dia macam random check tau. Okey, kita tengok ini sepatutnya keadaan ni tak berlaku macam ni. Katakanlah
longkang ni tak sepatutnya ada orang kata creepers dalam longkang. So kita akan terus masukkan sebagai NCR. So saya rasa pendekatan yang sesuai tu kena make sure jadual yang you buat tu you patuhi dan tak lebih daripada threshold yang sepatutnya. Saya rasa itulah untuk mengelakkan kerosakan yang lebih besar. Okey, baik. Kita dah selesai sesi interview kita pada petang ni. Oleh itu saya dan ahli kumpulan lain nak ucapkan terima kasih kepada Puan Cik Wan Nur Balqish atas perkongsian ilmu yang diberikan. Kami minta maaf sangat-sangat sebab ambil masa Puan lama. Tak apa. Okey. Terima kasih Puan. Sama. Tapi saya nak tanya, you all student diploma ke degree ni? Degree. Oh. Degree course construction. Construction management Betul. Oh, patutlah. Sebab saya tak belajar subjek facilities ni dulu. Puan course sama juga ke? Tak, saya civil. Okay, terima kasih Puan. Okey, sama-sama. Minta maaf atas segala kekurangan. Kami pun sama. Okey. Terima Terima kasih, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sama.